Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Inilah video kimia tingkatan 5 keseimbangan redox pada subtopik 1.4 sel elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi kita nak lihatlah mula-mula apakah dia elektrolit. So ada bahan adalah elektrolit, ada bahan bukan elektrolit. So bahan yang macam mana ialah elektrolit? Okey, elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Jadi kita boleh kelaskan kepada dua elektrolit ni, iaitu sebatian ion. Sebatian ion pula terdiri pada dua, sama ada pepejal atau larutan aqueous atau leburan. Kalau sebatian ion dalam keadaan pepejal, sebatian ni tidak dapat mengkondaksikan arus elektrik kerana ion berada dalam struktur kekisi yang kekisi ion dan ion tidak boleh bergerak bebas. Okey. Manakala sebatian ion dalam keadaan leburan atau larutan aqueous boleh mengkondaksikan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. So, jadi sebatian ion dalam keadaan leburan atau larutan aqueous adalah elektrolit. Okey. Jenis kedua elektrolit ialah asid dan alkali. Asid dan alkali dapat mengkondaksikan arus elektrik dengan kehadiran air. Tanpa kehadiran air, asid dan alkali tidak dapat mengkondaksikan arus elektrik kerana tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Manakala dengan kehadiran air, asid dan alkali dapat mengion dalam air dan terdapat ion-ion yang bebas bergerak, maka ia dapat mengkondaksikan arus elektrik. Manakala bukan elektrolit, ialah sebatian kovalent kerana sebatian kovalent tidak dapat mengkondaksikan arus elektrik. Ia wujud dalam keadaan molekul, jadi tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey. Sekiranya elektrik dilalukan ke dalam leburan atau larutan aqueous, maka ia dapat mengkondaksikan arus elektrik. Jika dipasang lita begini, dapati nampak mentol menyala kerana ini adalah elektrolit. Okey, kalau sebelum ni kita pernah dengar bahawa bahan yang boleh mengkondaksikan arus elektrik kita panggil konduktor. Dan hari ini kita ada satu lagi istilah baru, iaitu elektrolit. So, apa beza antara konduktor dan elektrolit? Okey, konduktor ialah bahan yang boleh mengkondaksikan dalam elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan, tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Okey, manakala elektrolit, bahan yang boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan. Pepejal tak boleh, pepejal bukan elektrolit, okey? Atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Itu beza. Konduktor ni pepejal atau leburan. Ni leburan atau larutan aqueous. Okey, konduktor bahan yang mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian, manakala elektrolit mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Contohnya, kalaulah kita gunakan air sebagai elektrolit, jadi air akan terurai kepada unsur-unsurnya, iaitu hidrogen dan oksigen. Okey. Konduktor dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bergerak bebas. Manakala elektrolit boleh mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Kekondaksian elektrik semakin berkurang apabila suhu konduktor itu semakin meningkat. Dan kekondaksian elektrik semakin bertambah apabila suhu semakin meningkat. Contoh konduktor ialah logam dan grafit. Logam macam contohnya di rumah kita dalam wire tu kita gunakan logam kuprum. Jadi logam kuprum ialah konduktor di situ.
Contoh elektrolit ialah sebatian ion, asid dan alkali. Contoh sebatian ion, larutan kuprum 2 sulfat. Contoh asid, asid hidroklorik. Contoh alkali, larutan natrium hidroksida. Okey, kalau elektrolisis sebatian lebur, so kita akan ada sebatian lebur di sini. Contoh sebatian lebur ialah plumbum 2 bromida. Okey. So, plumbum 2 bromida berada dalam keadaan pejal. Jadi, kita kena leburkan dulu. Kena panaskan plumbum 2 bromida. Kemudian, dia akan lebur. Barulah elektrolisis boleh dijalankan. Okey. Kita lihat. Katalah contohnya elektrolisis leburan. Plumbum 2 bromida. Okey. Semasa elektrolisis, di awalnya, semasa kita mula panaskan tu, plumbum 2 bromida belum lebur. Jadi, plumbum 2 bromida berada dalam keadaan pepejal. Jadi, kita akan dapati bahawa mentol ni tidak menyala. Okey? Kerana plumbum 2 bromida berada dalam keadaan pepejal. Okey? Jadi, ion plumbum 2 dan ion bromida tidak boleh bergerak bebas. Dia berada dalam struktur kekisi ion yang tetap. Okey. Kemudian apabila plumbum 2 bromida dipanaskan dan lebur, barulah ion plumbum 2 dan ion bromida, okey. Ni ion plumbum 2, ni ion bromida boleh bebas bergerak. Okey. Jadi ion bromida bercas negatif akan bergerak ke anod. Ion plumbum 2 bercas positif akan bergerak ke katod. Okey. Kalaulah kita jalankan elektrolisis plumbum 2 bromida. Jadi ion yang hadir ialah ion plumbum 2 dan ion bromida. Jadi apa yang berlaku ialah ion plumbum 2 bercas positif, jadi ion plumbum 2 akan bergerak ke katod. Bergerak ke katod. Ion positif bergerak ke katod. Manakala ion bromida bercas negatif akan bergerak ke anod. Okey. Jadi apa berlaku ialah kalau di katod ni ion plumbum 2 akan dinyah cas. Jadi ini persamaan setengah setengah persamaan pada katod. Ion plumbum 2 menerima 2 elektron. Bentuk atom plumbum. Manakala di anod, ion bromida mendermakan 2 elektron. Membentuk bromin, molekul bromin. Okey. So pengaliran elektron kalau kita lihat di sini dari anod, elektron bergerak dari anod sebab ion bromida mendermakan elektron dia pergi ke katod. Ion plumbum 2 menerima elektron di katod. Okey. Jadi di anod tadi disebabkan terhasilnya bromin, jadi kita akan nampak pemerhatian kita ialah gas perang dibebaskan. Manakala di katod plumbum terbentuk, jadi plumbum ialah logam pepejal berwarna kelabu terbentuk. Okey, jadi nama hasil di anod ialah bromin dan di katod ialah plumbum, yang berwarna kelabu tu ialah plumbum. Jadi, bagaimana kita nak menerangkan proses ni? Macam yang saya sebut tadilah daripada persamaan setengah tadi. 2 ion bromida membebaskan 2 elektron membentuk molekul bromin. Dan di katod, ion plumbum 2 menerima 2 elektron membentuk atom plumbum. So, di anod tindak balas pengoksidaan berlaku dan di katod tindak balas penurunan berlaku. Okey, jadi pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak dalam proses elektrolisis. Jadi sel elektrolisis ialah satu tindak balas redox. Elektrolisis juga berlaku apabila arus elektrik dialihkan melalui suatu larutan aqueous. Macam tadi plumbum 2 bromida tu leburan. Ini larutan aqueous. Di dalam larutan aqueous, selain daripada ion, daripada zat terlarut, terdapat juga ion-ion daripada penceraian separa air, iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, bila air tercerai, dia menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida.
Okey, jadi kita lihat ada beberapa faktor untuk mempengaruhi hasil elektrolisis dalam satu larutan aqueous. Faktornya ialah nilai E0, kepekatan larutan dan jenis elektrod yang digunakan. Okey. Jika nilai E0 menjadi faktor dalam pemilihan hasil elektrolisis tu, jadi apa akan dilihat ialah di-anode, anion ialah ion yang bercas negatif dengan nilai E0 yang lebih negatif atau kurang positif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyahcaskan dan dioksidakan. Manakala di katod, cation iaitu ion bercas positif dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyahcaskan dan diturunkan. Okey. Kalau kepekatan larutan, masa bila kepekatan larutan akan mempengaruhi bila larutan yang digunakan tu kepekatannya melebihi 1 mol per desimeter padu atau sekiranya melibatkan halida, ion halida macam klorida, ion bromida, sekiranya kepekatan larutan tu melebihi 0.5 mol per desimeter padu. So larutan tu dikira pekat. Jadi kita akan elektrolisis tu akan dipengaruhi oleh kepekatan ion tu ya. Jadi di anode, ion ni hanya akan dipertimbangkan untuk pemilihan ion pada anode sekiranya larutan aqueous mengandungi ion halida. Seperti yang saya sebut tadi ya. Anode ialah ion negatif akan bergerak ke anode. Jadi ion halida lah. Ion halida yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi, lebih daripada 0.5 mol per desimeter padu dalam elektrolit, akan dinyahcaskan pada anode walaupun nilai E0 ion halida lebih positif. Tadi kan kita dah sebut mengenai nilai E0, tapi kalau kepekatan ion halida tu lebih tinggi, maka ion halida akan dinyahcaskan. Manakala di katod, dengan cation dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyahcaskan dan diturunkan. Okey, sekiranya jenis elektrod yang berbeza, biasanya dalam elektrolisis kita gunakan elektrod karbon atau grafit atau platinum. 3 elektrod tu kita panggil elektrod lengai. Tapi sekiranya kita menggunakan elektrod yang aktif, macam contohnya cuprum, argentum, maka di anode faktor ni hanya akan dipertimbangkan sekiranya elektrod aktif digunakan. Di anode tiada anion yang akan dinyahcas. Biasanya anion di anode, ion bercas negatif akan dinyahcas. Tetapi sekiranya jenis elektrod aktif digunakan, maka anion tidak dinyahcas. Jadi apa yang berlaku ialah atom logam pada anode tu sendiri, logam yang jadi elektrod tu akan membebaskan elektron dan membentuk ion logam. Okey, kita akan lihat contoh selepas ni. Manakala di katod, cation, ion bercas positif dengan nilai E0 yang lebih positif atau kurang negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai akan lebih mudah dinyahcaskan dan diturunkan. Okey. Kita lihat ini contoh elektrolisis larutan cuprum 2 sulfat. Jadi di dalam larutan cuprum 2 sulfat adanya ion cuprum 2 dan ion sulfat. Dan ini ialah larutan, maka ada air. Ion yang hadir dalam penceraian air ialah ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, dan kita lihat ini ialah anode. Anode disambung pada terminal positif bateri. Okey, so ini dipanggil anode. Elektrod ni kita panggil anode. Okey, jadi apa berlaku ialah ion bercas negatif akan bergerak ke anode. Ion sulfat dan ion hidroksida. Okey, manakala di katod, elektrod yang disambungkan ke terminal negatif ni, ion yang bercas positif akan bergerak ke katod. Ion cuprum 2 dan ion hidrogen. Okey. Jadi dalam elektrolisis larutan cuprum 2 sulfat,
nilai E0 akan digunakan untuk pemilihan ion untuk dinyahcaskan, ya. Okay, kalau kita lihat kenapa bagaimana pemilihan ion dibuat, okey, bagi anode, okey, jadi kita ada ion hidroksida dan ion sulfat. Okey, kalau kita lihat sini, nilai E0 bagi ion hidroksida lebih positif berbanding kurang positif berbanding dengan nilai E0 bagi ion sulfat. Ion sulfat ialah positif 2.01. Jadi nilai E0 ion hidroksida kurang positif berbanding nilai E0 bagi ion sulfat. Jadi ion hidroksida akan dinyahcaskan. Yang kurang positif akan dinyahcaskan. Ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, manakala di katod, okey, kita ada ion hidrogen dan ion kuprum 2. Nilai E0 bagi ion hidrogen ialah kosong, manakala nilai E0 bagi ion kuprum 2 ialah positif 0.34. Jadi kita dapati bahawa nilai E0 bagi ion kuprum 2 lebih positif berbanding nilai E0 bagi ion hidrogen. Jadi ion kuprum 2 akan dipilih untuk dinyahcaskan. Siapa yang pilih? Elektrod itulah yang pilih, ya. Ion kuprum 2 dipilih untuk dinyahcaskan dan diturunkan. Dan proses ni berlaku di katod. Okey, beginilah bagaimana kita menggunakan nilai E0 dalam pemilihan ion untuk dinyahcaskan. Okey, masih lagi di elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, kalau kita lihat dalam larutan kuprum 2 sulfat, ion yang hadir ialah seperti yang awal tadi saya sebut, ion kuprum 2 dan ion sulfat ada dalam kuprum 2 sulfat, manakala dalam air kita ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, jadi ion kuprum 2 dan ion hidrogen ialah cat ion. Jadi cat ion ni akan bergerak ke katod. Ion-ion bergerak ke katod. Okey, dua-dua ion positif akan bergerak ke katod. Anion ialah ion sulfat dan ion hidroksida. Jadi dua ion ni akan bergerak ke anode. Okey, dua ion bergerak ke anode, dua ion bergerak ke katod. Tapi ion yang mana yang dipilih untuk dinyahcaskan? Dengan membandingkan nilai E0 tadi. Jadi kita dapati ion yang dinyahcaskan di katod ialah ion kuprum 2 dan ion yang dinyahcaskan di anode ialah ion hidroksida. Okey, kenapa? Ni reason dia. Bagi ion kuprum 2, kenapa ion kuprum 2 dipilih untuk dinyahcaskan? Kerana nilai E0 ion kuprum 2 lebih positif. Nilai E0 yang lebih positif akan dipilih untuk dinyahcaskan di katod. Manakala di anode, nilai E0 ion hidroksida kurang positif berbanding ion sulfat. Jadi, ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, disebabkan ion hidroksida dinyahcas di anode, jadi ion hidroksida akan ni setengah persamaan dia. Okey, jadi membentuk gas oksigen dan air. Okey, manakala ni setengah persamaan di katod. Okey, ion kuprum 2 menerima elektron bentuk atom kuprum. Jadi atom kuprum ni nanti, kuprum ialah logam yang berwarna perang. Jadi kita akan nampak pepecahan berwarna perang terenam. Okey, dan di anode ni kita dapati ada oksigen terhasil, kan. Jadi pemerhatian kita ialah gelembung-gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Dan gelembung gas tu ialah gas oksigen. Okey, yang berwarna perang di katod tu ialah kuprum. Okey, jadi bagaimana kita menerangkan pembentukan hasil-hasil ni di anode? 4 ion hidroksida ni, 4 ni, 4 ion hidroksida membebaskan 4 elektron. 4 elektron membentuk molekul oksigen dan air. Okey, ni. Di katod, ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Kita boleh rujuk kepada setengah persamaan tadi. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Jadi menerima elektron itu ialah tindak balas penurunan di katod, manakala di anode mendermakan membebaskan elektron itu ialah tindak balas pengoksidaan. Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, maka sel elektrolisis ialah tindak balas redox.
Okey, inilah perbandingan antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Kita dah tengok sel kimia dalam subtopik 1.3 yang lepas. Okey. So, persamaannya ialah, kalau kita lihat ni, rajah ni nampak macam serupa, tapi perbezaan yang ketara di sini ialah, okey, kita tengok ya. Yang pertama ialah pasangan logam. Okey, kalau di sel elektrolisis, pasangan logam dia sama jenis. Manakala dalam sel kimia, pasangan logamnya berlainan jenis. Dia mesti logam yang berbeza. Okey. Perubahan tenaga yang berlaku dalam sel elektrolisis ialah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Manakala dalam sel kimia, tenaga kimia kemudian menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Kemudian, dalam sel elektrolisis, anod disambung kepada terminal positif bateri dan katot disambung kepada terminal negatif bateri. Manakala sel kimia ni sebenarnya ialah bateri ya. Sel kimia terminal negatif ialah anod dan terminal positif ialah katot. Nampak macam terbalik ya dengan sel elektrolisis tu. Okey Kalaulah dalam sel elektrolisis, kalau kita elektrolisiskan larutan kuprum 2 sulfat menggunakan elektrod kuprum, maka warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Akan kekal biru. Manakala dalam sel kimia, elektrolisiskan larutan kuprum 2 sulfat menggunakan elektrod kuprum dan zinc, warna biru larutan kuprum 2 sulfat semakin pudar. Okey. Kita lihat pula persamaan antara kedua-dua sel. Dalam kedua-dua sel, elektrod mestilah dicelup dalam elektrolit. Okey, tindak balas pengoksidaan memang berlaku pada anod. Anod ialah elektrod di mana pengoksidaan berlaku. Dan katot ialah elektrod di mana penurunan berlaku. Dalam kedua-dua sel, elektrolisis dan sel kimia, elektron mengalir dari anod ke katot melalui wayar penyambung. Elektron mengalir dari anod. Anod kenapa? Kerana pengoksidaan berlaku di situ. Pengoksidaan bermaksud membebaskan elektron. Bebaskan elektron. Jadi keluar elektron ikut situ, pergi ke katot. Jadi elektron memang akan mengalir dari anod ke katot. Okey, sekian saja daripada saya. Harap dapat membantu. Terima kasih.